وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ni kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam membicarakan tentang makrifah hamba kepada Allah dalam konteks merasai di dalam dirinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pun heran macam mana saya boleh sampai sini kan. Dah Selangor wilayah sekarang ni PKPB kan, tak boleh keluar, tapi saya dah boleh keluar sampai ke sini kan. Orang pun heran tengok saya, pasal apa ustaz ni boleh keluar? Tak ada, sebenarnya saya dah keluar ke Batu Pahat pada 11 hari bulan. Malam 13, malam 14, sebelum pukul 12, saya dah shoot balik ke Batu Pahat semula. Dah balik ke KL, ambil barang-barang, baju. Dan dah tahu 14 nak PKPB, sebab saya dah janji kat sini 17. Kalau saya tak keluar, saya tak boleh keluar. Saya keluar ke Batu Pahat. Sampai Batu Pahat, dia orang bagi kuliah pula. So, buat kuliah di Batu Pahat, teruslah sampai ujung bulan. Sampai 30 hari bulan 10. Kalau PKPB sambung, selama-lama lah saya duduk kat Batu Pahat tu. Tak boleh nak balik. Ya, ni saya Batu Pahat ni, abang ni tadi ikut saya di Batu Pahat ni, yang merakam ni pun di Batu Pahat ikut saya. And kebetulan lah ada orang bagi homestay, ustaz duduklah sini ustaz. Ustaz buat kuliah. Tu yang siang malam buat kuliah kat Batu Pahat tu. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita sambung pengajian kita ini dalam bab merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks mengenal Allah Taala ialah merasai kebesaran Allah Taala dalam hati kita. Kalau makhluk yang besar, kita lupa Allah Taala. Kalau makhluk yang kita besarkan dalam hati kita sikit-sikit makhluk, jahanam. Sebab kita hari ni membesarkan makhluk. Sikit-sikit makhluk tu yang takut sangat dengan makhluk ni. Bukan takut sangat dengan Ta'ala, takut sangat dengan makhluk. Sebab dalam hati kita ini yang lebih besar ialah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Yang boleh tolong pun makhluk. Semua makhluk. Masalah lah kita. Bukan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok COVID ni pun sama sebenarnya. Yang boleh tolong Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah. Nescaya Allah pelihara kamu. Kita tak pelihara Allah, kita leka duk pelihara benda lain. Apa maksud pelihara hak Allah? Buatlah kerja yang apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia suruh hentikan perkara dosa, kita kena berusaha memberhentikan dia. Dia suruh memberhentikan maksiat, kita kena berusaha memberhentikan maksiat. Itu kehendak dia. Kalau kau berhentikan maksiat, aku angkatlah semua-semua ni. Tapi kalau kau tak berhentikan maksiat, engkau berdoalah siang malam pun, engkau tutuplah masjid, lagilah aku bagi engkau benda lah ni. Yang dia suruh kita tak buat, kita duk buat benda yang dia larang kita buat. Dia suruh apa? Ihfazillah. Kan? Ihfazillah yahfazka. Engkau pelihara aku, hak aku, kau jaga kerja aku ni, aku jagalah engkau. Benda bukan besar sangat. COVID ni pun, kalau Tuhan nak angkat, sekali angkat bersih. Tak ada besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi kita tak jaga hak Allah, kita leka jaga hak makhluk. Tu yang duk kalut, laku je, masjid tutup, surau tutup. Ni kerja kita. Bukan kita suruh tutup benda maksiat seluruh negara ni dulu. Berhentikan perkara maksiat, berhentikan fitnah, berhentikan semua-semua perkara mungkar ni dulu.
Tuhan nak angkat, baru Tuhan angkat. Kau takat berdoa je maksiat dibiarkan, rumah urut masih, semua masih, kelab malam masih, semua judi masih, arak masih lagi. Jangan harap Tuhan nak angkat semua ni. Kan? Kita tengok di Johor. Johor tak ada pun masalah. Sebab saya tengok di Johor ni majlis ilmu banyak dah. Keliling di Batu Pahat siang malam pagi petang majlis ilmu. Kita ni majlis ilmu nak tutup lagi. Maksiat nak buka lagi. Kan? Kita tekan cukup majlis ilmu hari ni. Allah ya Tuhan. Sampai kan ada yang kata tak boleh bawa ustaz luar masuk pasal tak ada tauliah. Ni PKP ni lagi tak boleh. Serabut kepala. Yang maksiat tak nak pula dia cegah lagu tu. Ni kita jangan bagi buat maksiat ke negeri kita ni. Maksiat ni banyak sangat ni, bala datang ni kita berhentikan. Kita buat report semua-semua, kita buat ni. Tak ada pula. Yang ustaz, yang alim, orang agama, jangan bawa masuk. Nanti merebak penyakit. La ilaha. Serabut bala lah. Pasal tu bala makin lama makin banyak. Bala ni musibah datang kan? Sebab kita leka membesarkan makhluk, tak membesarkan Allah. Iman melahirkan insan yang takwa. Imanlah yang menyebabkan melahirkan insan yang takwa. Sebab percaya ini menyebabkan kita jadi takut kepada Allah. Iman inilah yang melahirkan insan yang benar-benar takut kepada. Yang sebab takut tu sebab kita percaya adanya azab kubur, adanya azab neraka, kita percaya kan. Sehingga kan kita menjadi insan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita manusia yang bertakwa. Kan? Dan takwa melahirkan ilmu dan hikmah. Bila takut tuan-tuan, bila kita yakin kepada Allah Ta'ala dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya kita akan mencari ilmu, kita akan belajar ilmu sebab nak jaga diri. Sebab ilmu ini mendidik kita, menjaga kita. Sebab itu dia suruh cari ilmu. Sebab cari ilmu, dapat ilmu, ilmu jaga kita. Dapat harta, cari harta, dapat harta, kita jaga harta. Terbalik. Kita cari harta kan, lepas tu dah dapat, lepas tu kita kena jaga dia lah. Jagalah harta tu kan. Sebab kita dapat kereta kan, berusaha kita cari kereta lalu dapatlah beli kereta mahal kan. Siapa nak jaga dia? Kita lah jaga. Dah cari, jaga pula kan. Siang malam ngelap dia. Siang malam ngelap dia tuan. Duk perhati pasang itu pasang ni. Jangan cikgu kan, lagi hilang lagi. Pasang alam tu, pasang kunci tu, pasang, takut lah kan. Jaga, kita jaga dia. Sampai tak tidur malam kita duk mikir dia je. Kalau dapat ilmu kan, ilmu jaga kita. Kita cari dia kan, cari, dapatlah ilmu. Siapa nak jaga ilmu tu? Dia jaga kita, bukan kita jaga dia. Kerana ilmu lah yang nak halang kita nak buat dosa ni. Kerana ilmu lah yang nak halang kita buat perkara tak elok ni. Kan? Kerana ilmu. Satu dia beza. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, carilah ilmu sebab ilmu menjaga kamu. Cari harta, kamu yang akan jaga harta. Siang malam pagi petang terpaksa jagalah harta tu. Kita dah cari kan, sayanglah kan. Siapa tak sayang harta kan? Nama pun harta. Dah dapat harta, kena jagalah. Macam sunnah Nabi kan. Kalau harta hilang tuan-tuan, sedih tak? Sedih. Kelang kabut nak cari balik kan. Kita dah beli kereta baru, tiba-tiba kereta hilang, sedih. Kita dah dapat dah Nabi ajar macam-macam sunnah dah hilang berterabur dah hari ni. Siapa yang sedih? Tak ada siapa pun yang sedih tentang sunnah Nabi ni. Beribu sunnah Nabi. Sehari semalam 24 jam ni, beribu sunnah Nabi kan. Hilang macam tu je. Orang Islam yang kata cinta Nabi ni, tak sedih pun tentang sunnah Nabi ni. Ada yang sedihnya. Kalau harta yang hilang, sedih tuan. Beribu nilai kita tu, 100,000 kan. Menung. Seminggu menung. Orang cak tegur pun tak pun dengar, tak dengar lah. Tuan, apa? Ya, apa kena tu? Kau janganlah dia runsing tu, kereta dia hilang tu. Kereta apa hilang? Welfare dia yang berbeli tu. Sunnah Nabi hilang, Prof. Siapa yang sedih? Ada siapa sedih? Tak ada. Kan? Kita lah kan. Sunnah Nabi banyak hilang, Prof kan? Banyak hilang, Prof. Sebenarnya. Siapa sedih? Ada yang sedih? Ada siapa-siapa berusaha nak cari? Kita kembalikan balik semula sunnah Nabi ni. Cari balik. Sebab kita sayang Nabi. Ingat senang kena dapat sunnah ni.
Nabi bagi sunnah ni dulu, suruh ikut. Dah hilang dah sekarang. Makin lama makin hilang, makin lama kepupus kan. Ialah daripada bangun tidur sampai tidur sunnah Nabi hilang. Siapa yang sedih? Kenapa tuan? Banyak tu sunnah Nabi yang aku tinggalkan. Aku pun tak tahu mana satu sunnah, mana satu yang punah. Aku pun tak tahu lah. Betul dia sedih kan? Tak ada tuan-tuan yang kata cinta Nabi ni. Tak lama lagi maulud ni, maulud ni saya ada kat Johor ni kan, sebulan lah kambing, apa lagi jajak kambing tu dah booking lah. 27 Ustaz maulid Ustaz lah. Okey, aku cakap kena nak balik lah Ustaz, boleh tak sambung ke 30 bulan 10 maulid Ustaz. Aku cakap kalau tak PKPB lagi kat KL tak apalah, kalau PKPB lagi aku sambung lah, duduk apa masalah, duduk dah free, makan dah orang tanggung, apa masalah lagi kan. Mengajar je siang malam kan, ajar je, makan orang bagi. Ada satu haji tu, saya nak duduk dalam kereta je 2 minggu kan, saya tak kisah, saya kata saya duduk dalam kereta je tuan. Datang kawan ni telefon, ada satu kakak ni telefon haji ni, haji ustaz duduk dalam kereta je, dia kata 2 minggu ni. Haji kata mana boleh, duduk homestay saya lah, duduk saya ada homestay, duduk Haji Sukaini ni dia ada homestay dekat Batu Pahat tu, dia bagi duduk. Ustaz duduklah sampai bila ustaz nak duduk sini. Ustaz dia fikir-fikir, makan telefon saya bawa pergi makan. Aku cakap ni sudah bagus kan? Apa nak kisah, bangkit tidur telefon, dia telefon, Ustaz dah minum? Belum, jom minum Ustaz. Ustaz dah makan? Belum, jom makan Ustaz. Ustaz nak makan apa? Mi racun? Semua dia ajaknya. Aku ikut tidur free, bilik aircon, rumah besar, duduk seorang. Bini tak bawa. Bini tak bawa ni kan, payah bawa bini ni. Duduk seorang, bilik, rumah semua lengkap, mesin basuh semua ada. Tak ada masalah langsung. Tu yang saya kata Batu Pahat ke Simpang Renggam, mana Johor orang panggil semua aku pergi. Nak balik KL tak boleh. Apa ada masalah kan? Tak ada masalah apa. Tuhan bagi senang kan. Alhamdulillah lah. Datang Johor ni rezeki macam-macam. Makan senang, tempat tidur senang kan. Cuma ada yang tak tanya lagi lah, Ustaz tak nak kahwin lagi ke? Tu tak ada. Kalau ada kan, gagap kat dengar kan, bawa bertenang je. Bawa tenang mengamuk bini aku kan. Kemudian dia kata melahirkan ilmu dan hikmah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan akan dipahamkannya akan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tuan-tuan, kerana agama inilah yang menyebabkan kita boleh jadi baik, jadi elok. Kalau kita tak faham agama, jahanam kita tuan-tuan. Pasal itu nak tak nak kita kena kembali kepada agama. Nak tak nak anak-anak kita teruk macam mana pun, last sekali manalah nak hantar anak aku ni ke pondok mana nak dihantar, tak boleh ni, hantar sekolah ni pun masalah, hantar sekolah ni pun masalah kan. Hantar sekolah ni dia lari, hantar sekolah ni dia lari, aduh. Hantar pondok lah, hantar pondok lah ni dibakarnya kan. Oh berat budak ni. Berat kan. Habis tak ada cara lain, last sekali pergi agama lah. Nak macam mana? Sebab kita ni tuan-tuan, last sekali mesti pergi agama. Tuan-tuan tengok nah. Ada masalah, mana dia pergi? Mekah kan? Ada masalah sebut pergi Mekah tu. Tak boleh kan? Tak ada tuan-tuan. Orang yang ada agama, dia mana nak tuju? Ni je yang bawa ketenangan. Solat, baca Quran, berzikir, ni yang boleh bawa ketenangan. Duduk dalam majlis ilmu boleh jadi tenang. Aku kena cari ni lah, aku tak boleh cari tempat lain. Nak tak nak tuan-tuan kan? Pasal itu kita kena faham agama ni betul-betul. Bila faham agama ni, kata Allah, Nabi sebut, maka nescaya kita akan mendapat kebaikan. Faham beramal ibadat ni betul-betul, insya-Allah dapat kebaikan. Tak faham amal ibadat, tak jadi apa yang kita buat ni. Baca Quran, kita faham betul-betul baca Quran, insya-Allah kita dapat kebaikan. Berzikir betul-betul, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Apa yang kita buat ikut agama betul-betul, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, yang tak bagusnya pasal kita tak ikut betul-betul arahan tu. Tu saya kata, Tuhan dah sebut dalam Quran, apa nak buat kena baca dulu. Supaya ada ilmu dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia baca dulu. Apa pun nak dapat, nak buat sesuatu, baca dulu.
Cuma kita ni jenis malas membaca. Kan? Tu saya kata, tuan-tuan haji beli rumah, baca tak agreement tu? Masa nak sign tu lah, pinjam loan tu dulu ni kan. Dulu pasal pinjam loan tu, dia panggil kan. So sign agreement tu. Baca ke tak? Tak ada baca? Ha? Dia suruh sign. Patutnya agreement kenalah baca dulu. Saya tu Piramli dah ajar. Tahu tak Piramli ajar dalam filem apa? Dalam filem Tiga Abdul. Waktu dia kata Sidik Sigaraga tu lah, dia kata boleh, tapi dengan syarat ada dia punya dokumen. Kalau marah, engkau akan dijual dan seluruh harta engkau dirampas. Tapi Abdul Wahab dengan Abdul Wahib abang dia tu tak baca agreement tu. Dia keluar bincang. Macam mana? Okey. Kita sign je. Kita dah nikah, kita bawa keluar lah. Dia nak marah apa? Orang suruh baca agreement. Piramli sebelum datang hadap Sidik Sigaraga Abdul Wahab tu lah, nak nikah dengan Qasidah tu, dia baca agreement dulu kat rumah. Tengok, aku pun kena buat agreement juga. Kalau kau marah lah macam mana? Aku buat agreement siap-siap. Pak Piramli cerdik tak? Dia ajar. Kita ni serah kat bank, kat lawyer je agreement tu. Kita haram tak baca. Kok ditipunya lah macam. Itu bukan tawakal, tu bodoh. Tawakal dah berusaha. Kan? Tawakal dah berusaha. Macam Nabi katalah, sampai unta, ikat lu unta tu, lepas tu bermasuk, putus, hilang, tu tawakal. Ni biarlah itu, tak ikat, tawakal je lah. Tu bodoh. Tu Haji jangan baca dulu. Dia suruh baca, patut minta mana agreement. Kenapa tuan? Nak baca dulu. Panjang ni, aku punya pasal lah. Panjang ke pendek ke, bagilah tempoh 2 minggu 3 minggu. Faham ke nak baca? Kau jangan anggap aku bodoh. Aku pun ada lawyer juga. Aku panggil lah lawyer aku. Aku suruh dia baca. Terang kat aku. Aku nak tahu. Jangan-jangan kau tipu aku. Tak tipu. Ni agreement. Tak. Masalahnya aku dah tanda tangan besok. Kita pun lambatlah bayar. Contoh lah kan. Dalam agreement tu dah tulis. Tapi tu tak baca kan. Contoh kan. Sekiranya anda lewat bayar dalam masa tempoh 1 bulan. Kan? Rumah ni akan disita lah. Akan diambil, dirampas lah. Kan? Dia dah tulis dalam tu kan. Kita tak baca tu. Kita pun sign agreement, sign. Habis 7 line lah sign tu. Tu ambil lagi 7, sign lagi kan. Banyak lah agreement sign kan. Banyak lah sign lah. Besok bawa masuk. Kita buat dah hal lah. Dalam masa sebulan tak bayar lah. Biasa kita rasa 3 bulan, lambat 3 bulan baru dia ni kan. Baru dia rampas, tarik. Itu pun dia bagi notis dulu kan. Biasa macam tu kita dengar orang cakap kan. Tiba-tiba dalam agreement kita beli rumah tu, agreement dia sebulan je. Lambat akan dirampas. Kita pun datang dia. Minta maaf tuan, rumah ni terpaksa. Kenapa? Tak bayar sebulan. Saya pun sebulan, saya ada hal. Ini adalah agreement tuan. Mana situ saya tak baca. Siapa salah? Salah. Tuan ada sign. Tuan nak kata apa? Agak-agak tuan nak tawakal macam mana? Waktu tu saya nak tanya. Agak-agak saya nak tawakal tu. Kalau lah, ni tak berlaku lah, insyaAllah lah kan. Kalau macam mana? Jangan main-main. Sebab itu benda tu kena baca. Macam tuan-tuan beli kereta, sibuk, kereta ni minyak kuat, kereta ni tak kuat. Tak ada mana minyak kereta tu kuat kalau kita betul bawa kereta tu. Apa enjin macam mana dia buat sampai tak kuat tu? Sebenarnya cara bawa ada dalam tu. Untuk tak nak jimat minyak, cara bawa kereta ni cara dia. Kita je tak baca. Baca. Anti kan. Saya beli kereta Citra buruk situ dulu baru kan. Orang kata ustaz kereta ni kuat minyak. Saya kata mana kau tahu? Dah ramai yang pakai. Kuat minyak ustaz. Menterdarah minyak kereta ni. Ni bukan makan lagi, menterdarah kata dia. Saya kata tak apalah, saya dah beli. Saya pun baca buku dia. Macam mana cara bawa kereta ni. Saya kena belilah dulu. Sebab buku tu dalam kereta. Tuan Haji pun tak beli pergi minta buku tu, siapa nak bagi? Tuan Haji pun tanya. Tu. Saya dah beli, saya ambil buku tu saya baca. Selai. Bukan baca servis free je, tak ada. Satu-satu saya baca. Pertama saya baca macam mana skill bawa kereta Citra ni. Supaya Citra ni dia tak meragam.
Saya bawa tengok, oh panduan macam ni, oh okey. Situ kita bawa kereta main tekan aja. Melantak-lantak menekan. Lepas traffic light tu berhenti je merah kan. Nak jalan, tekan. Kereta tu injection, dia tak payah tekan dia akan jalan. Lepas je break dia akan jalan. Slow, lepas tu kita jalan, tekan minyak sikit. Ni tak tekan tu, menderang. Sudah secawan dah tu. Baca. Mana bohongnya. Betul tu kalut minyak kuat. Saya RM50 Citra ni daripada KL, tuan-tuan, sampai Simberenggam ni, patah balik ke Paguh tak isi lagi. Saya punya kereta, tanya abang ni naik kereta saya tadi. Ustaz punya kereta tak kuat lah Ustaz. Tengok bawa lah. Ini bawa kereta. Tak baca. Pasal tu sekarang ni Jepun cerdik tau. Dia nak buat satu kaedah, ni jenis malas baca ni, aku bagi isyarat lah. Tuan-tuan tengok tak kereta yang ada eco tu kan? Dalam dia ada lampu tu. Yang titik-titik hijau tu kan? Tekan sikit dia naik. Tekan sikit dia naik. Apa sebab tu? Itu pun tuan-tuan tak nak baca juga. Macam mana nak eco-nya? Kita pun tanya, ni lampu apa ni bang? Tak tahulah, ni lampu hiasan je kot. Angguk je. Ada teknik bawa. Islam ni pun ada teknik dia. Ada kaedah dia. Bukan main buat. Orang sembahyang kita sembahyang. Orang puasa kita puasa. Orang baca Quran kita baca Quran. Tapi kesan tak ada. Tak ada. Ada kaedah, ada teknik. Orang tanam pokok pun ada teknik dia. Cuba tanya pertanian tu. Pasal apa kita beli benih tanam mampu? Dia ni benih cantik ni, kita pembelian subuh tanam. Mampu dia. Tak elok benih beli situ, Prof. Itu beli yang tu. Sebenarnya dia nanam tak betul. Dia cara nanam tu ada teknik dia. Tanya tuan, saya kalau nak pindahkan daripada plastik hitam ni, nak masuk dalam ni macam mana? Perlu buka tak plastik ni? Kena tak buah tanah lain? Tanya lah. Ni tak pokok. Orang tu kata, ni pokok benih. Beli pula bukan sikit, 5 pokok. Tanam, 1 pun tak hidup. Semua mampu. Macam beli ikan. Beli anak ikan. Air nak masuk dalam air, dia mesti ada campur dia. Jangan bagi ikan tu mati. Kita beli-beli, wow. Tu besok mampu. Tak elok benih ikan ni. Bukan tak elok. Baca betul-betul. Islam ajar. Sebab itu Tuhan kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia suruh. Bacalah oleh kamu, cari ilmu elok, bagi faham, supaya apa yang kamu buat tu ada kebaikan dia. Jangan tak baca, sebab tak baca tak ada kebaikan dia nanti. Ada sebab tuan. Saya tu sembahyang ni, sujud. Apa sebab sujud? Kenapa sujud letak dahi? Ada sebab dia. Bacalah supaya dalam sembahyang kita teringat, oh sujud ni bukan main-main sujud, no. Aku tengah sujud dengan Tuhan ni, tengah ngadap Tuhan ni. Tu kena baca lah. Tapi tak baca. Ni macam jubah putih. Ni sunnah Nabi. Memang sunnah Nabi. Serban putih, kain semua putih ni. Semua sunnah Nabi. Sampai nak kubur pun, nak kapan pun kain putih. Cuma tak bacanya. Ikut dengan cakap orang. Sunnahnya putih je. Kita pun kapan lah kain putih. Kain putih tak ada. Nak pakai kain hitam tak boleh. Ada orang meninggal. Di surau tengok. Kain kapan ada. Kain kapan tak ada. Nah. Kedai tutup lah tu. Masjid pun dah habis kata dia. Surau tak ada. Kain hitam ada. Mana boleh kain hitam. Putih. Masa hitam tak boleh tak? Putih, Nabi kata sunnahnya putih. Habis hitam tak boleh. Tak pernah dibuat kat orang. Habis tu macam mana ni? Carilah yang putih dulu. Tak ada. Tak pakailah kain hitam tu. Bukannya malaikat tanya pun. Kalau lain lah mengkanang kiri, turun mengkanang kiri tanya kan. Lain macam kain hitam ni. Putih tak ada. Ini aku geram ni. Malaikat tak tanya pun. Ke bumi kejelah kain hitam tu. Bungkus. Orang tanya apa hitam? Kain putih tak ada. Carilah. Dah tutup kedai. Habis tu? Hitam. Tak pernah dibawa ke orang. Tak apa. Mungkanan K pun tak tanya pasal hitam. Tak ada. Soalan sama ya. Marah buka. Tak ada dia tanya. Oleh kerana kau kain hitam. Soalan teruk sikit. Pasal itu.
Dia kena faham. Sunnah memang kain putih. Ni jubah putih. Sunnah. Nabi suka. Apa sebab? Mesti ada sebab. Baca bagi perhabis. Jangan, sunnahnya putih je. Sebab? Jangan tanya sebab lah. Sunnahnya putih. Saya pun heran. Sunnahnya putih kan? Masjid-masjid, Prof, kebanyakan jubah imam semua hitam. Jubah ini tak ada. Ada kan? Jubahnya hitam. Macam saya dah. Biru hitam kan? Pasal? Kata sunnah putih. Apa saya tak baju jubah putih? Pelik dengan Ustaz. Dia kata semua masjid surau, semua jubah hitam. Kata putih sunnah. Asal? Imam dah elok dah pakai jubah putih. Masuk kat sini, pakai pula jubah hitam. Mam, apa hal, Mam? Ini ada jubah dia. Sunnahnya putih, Mam. Dah okey dah. Pergi sarung hitam, Sal. Siapa arahkan? Masjid arahkan. Banyaklah masjid tak tahu sunnah ke apa. Putih ni nak bagi tahu sebab apa sunnah Nabi putih. Putih ni senang nak tengok. Kalau najis ke, kotor ke, senang nampak. Kalau najis, kena basuh, tukar. Kalau kotor, masih boleh lagi. Itu sebab sunnah Nabi dia suka putih. Kalau macam ni, tak nampak kotornya. Kalau sembahyang tak kotor, tu sebab sunnahnya pakai kopiah putih. Kalau pakai songkok hitam, tak tahu kena cicak ke apa, tak tahu. Entah kotor. Saya tu dia suruh pakai putih. Bukan kita marah orang pakai songkok hitam. Sunnahnya putih supaya nampak. Nak pakai hitam silakan, tapi kalau boleh jaga tak apa. Kalau tak boleh jaga, takut nanti tengah-tengah semayang ada najis. Kita tak tahu tu sunnah dia. Tu ada sebab. Lepas tu baca bagi habis. Baca bagi habis. Ini aduh. Malah baca. Macam orang perempuan malas baca tu jadinya. Kejap-kejap tukar bris, kejap-kejap tukar fab, tukar top. Berapa macam jenis bahan bercuci dah tukar. Tak bersih baju ni. Macam tak elok fab ni. Habis tu beris lagi elok. Tukar alat beris. Besok pakai alat beris. Okay. Tak elok ni. Tak hilang kat dakinya. Top tu orang kata elok. Top. Beli pula top. Bermacam-macam jenis tukar dah. Dulu orang tua-tua pakai sabun cat kapak je. Elok je bersih. Sabun cat kapak tu kan. Yang hijau kuning tu kan. Yang panjang niar tu lah. Kerat. Kena rendam air 3 hari. Licin. Elok je bersih. Ni ibu-ibu ni. Pasal tak nak baca. Kau nak membaca. Beli baca lah sikit. Belakang tu. Macam mana cara guna dia. Kan? Ni satu sudu untuk basuhan tangan. Air 250 ml. Baca lah. Baca ibu-ibu. Haram. Mana pun nak baca. Tak usah ada angguk lah. Geleng je lah. Itu tak bersih-bersih. Dia kata untuk 12 kg punya mesin, 3 penutup. Kita bawa satu lah Ustaz. 8 lai je kainnya. Dia kata kg. 12 kg, 3 penutup. Bukan kira kain. Kalau dia kata 8 lai kain, 1 penutup. Itu lain. Ibu baca. Jujur ni surau ni. Baca. Malah baca lah. Macam mana tahu lah. Ustaz malam ni lain macam. Tak ada malah baca. Amal ibadat kalau malah baca tak jadi ibadat. Baca Quran, baca betul-betul, elok-elok. Nescaya Tuhan sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran sebagai penyembuh. Tapi kita baca Quran tak sembuh juga dia. Jenuh tiup air Quran kat muka dia, tak mahu dia. Bini degil kan? Bini degil lah, tak dengar cakap. Kita pun, dia tidur tu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bacalah ayat kursi ke apa kan? Lembutkan hati kan? Tiup kat dia. Besok menjawab lagi kuat. Tak betul baca. Tapi Quran tak betul ke apa? Quran tak betul. Quran sebagai penyembuh, sebagai ubat kan? Tuhan sini sebutlah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Suami teruk perangai kak kan? Teruk sangatlah, tak dengar cakap. Kadang pergi minum 12 malam baru balik. Kita dah tidur, dia ketuk pintu. Pekaklah pintu. Pekak ke apa? Kita pun tak boleh jadi laki aku ni kan. Dia tengah tidur tu kak, kita pun baca ayat Quran.
kan lembut kan nanti dia surah Toha kan. Toha. Jangan kuat-kuat kak. Sedar pula dia. Dia tengah tidur tu baca surah Toha. Tiup kat muka dia. Semua tu kan. Satu badan tiup. Biar dia lembut. Niat hati lah. Ya Allah lembutkan hati suami aku. Jangan lah dia ni kan. Keluar malam tak ingat nak balik. Kau tak nak balik langsung tak apa kan. Senang. Tiup. Buatlah tengok. Mesti lembutnya. Tiap kali nak masak, baca ayat tu. Tiap kali nak masak, baca ayat tu. Tiup kat nasi tu. Tiup kat lauk tu. Surah Toha tu. Baca. Kan? Sayyidina Umar pun boleh lembut adik baca surah Toha. Tapi ni tak adalah macam Sayyidina Umar. Tak adalah teruk sangat. Patut surah Toha sekali baca pun dah lembut dah. Sayyidina Umar lu dia masa dia bukan Islam tu teruk lah. Mana tak teruk tuan bunuh anak hidup-hidup tu. Tuan-tuan bukan ada buat pun. Tuan-tuan ni semayang baca Quran. Cuma ego tu ada sikit lah. Sebini cakap pandang. Kau lah nak ajar aku, nak kontrol aku pasal apa, aku nak pergi minum. Itu je. Mereka bukan Sayyidina Umar pancung terus. Takkan tak boleh baca surah Toha. Saya ingat sebulan dia ibu-ibu ni baca. Lah masakan semua kan. Ni semua je lembut semua. Kau tak lembut bukan salah ni lah. Salah ibu-ibu lah yang baca tu. Cuba buat. Tengok, buat. Buat tengok. Lepas ni tiup. Dia nak tidur tapi jangan tiup sampai berangin muka dia sedar nanti dapat lah gitu. Tiup elok-elok. Tuhan dah sebut dalam Quran tapi baca tak betul tak jadi, tak yakin tak jadi. Dia kena yakin tu. Saya kata kena yakin lah buat. Anak demam tak payah panggil orang, ambil air, minta main air segelas. Berapa bang? Ambil je kat sini. Mana apa nak tawar kalau budak ni. Sejak bila lah abang jadi dukun? Kau jangan tanya lah kan. Kadang-kadang kita tak yakin tu pasal dia orang ni lah. Kita mula-mula yakin. Bila dia tegur macam tu, hilang dah yakin kita tu. Sejak bila pula abah kau jadi dukun? Hilang lah. Kita dah semangat dah pasal dengar ustaz cakap. Ambil air. Oh serius kan. Ambil kopi lah. Ambil baca bismillah. Bini pula colek anak. Abah kau jadi dukun. Abah kita pun dapat kan. Macam tak percaya je kau ingat aku. Itu dia cakap lah semain subuh pukul 8 dukun tak payah lah bang. Panggil lah ustaz. Pada ustaz tu pun pukul 8 kat semayangnya. Kau yakin pasal dia ustaz tu ya. Pasal dia ustaz yang kau yakin tu. Kalau tak ustaz kau tak yakin juga. Padahal suami buat patutnya lebih afdal lah. Bapa buat untuk anak. Apa tak afdalnya? Kita ni. Sehubungan dengan itu, jelaslah bahawa orang yang beriman itu ialah orang yang bertakwa, yang mempunyai ilmu dan hikmah. Dia ada syaratnya. Beriman pasal apa? Dia ada ilmu. Ilmu ni lah yang menyebabkan dia ni terpelihara. Kita ada ilmu, kita baca elok-elok. Baca-baca kitab, baca elok-elok. Bagi faham, bagi betul sungguh-sungguh. Orang yang mempunyai ilmu sejajar dengan para malaikat. Dan Allah naik saksi dengan firman Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tengok. Orang ada ilmu ni, dia kata, sejajar dengan para malaikat. Allah Ta'ala telah naik saksi. Sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan dia. Dan para malaikat ahli ilmu juga naik saksi. Illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Naik saksi Allah Ta'ala ni. Para malaikat dan ahli ilmu juga naik saksi bahawa Allah berdiri dengan keadilan. Seiringkan Allah Ta'ala ni malaikat dengan orang berilmu. Sebab itu kita kena cari ilmu bagi faham betul-betul. Kita kena mengaji betul-betul. Dan so saya kata bab semayang ni pun kena faham betul-betul. Ini bab asas, kena faham, bukan main-main, bukan ikut-ikut. Bagi faham betul-betul bacaan, bagi faham betul perbuatan. Rukuk macam mana, sujud macam mana, betul-betul buat. Jangan duk kalut nak belajar ilmu lain, bab semayang ni tak betul. Jangan duk kalut nak baca panjang-panjang juzuk-juzuk. Baca bagi betul sebutan makhraj, itu penting. Tak apalah, tak panjang pun lah, inna a'tayna pun tak apa.
Kan? Wal asri pun tak apa, iza ja pun tak apa, tapi betul sebutan, makhrajnya, caranya, adabnya. Sebab yang paling penting kita nak ngadap Allah Taala, kena ada adab. Akhlak kita dengan Tuhan ni bukan main-main. Pasal itulah kadang-kadang orang sembahyang Allahu Akbar. Kejap ini, kan? Betul, angkat bola, betul bola. Banyak betul. Kau berani tak buat depan sultan lagu tu? Berani tak buat depan sultan? Bila ngadap sultan, takut. Dilempang kat sultan, faham tidak? Tak berani. Kan ada tak orang ngadap sultan? Dah pernah jumpa? Tak berani depan sultan, tak berani kau, kan? Oh, depan Tuhan boleh buat suka-suka hati, kan? Itu yang dia katakan kebesaran Tuhan ni tak dalam hati. Kita lebih besarkan makhluk ini dari Allah Ta'ala. Sebab itu depan Allah Ta'ala kita buat tak kisah, depan makhluk kita jaga. Sebab yang dalam hati kita siapa lebih besar? Makhluk lebih besar, bukan Allah Ta'ala. So itu depan makhluk kita nak jaga sungguh. Kita lebih rela menjaga tempat penglihatan makhluk dari penglihatan Allah Ta'ala. Muka tak handsome kita buatlah, sebab tu tempat tilikan manusia. Hati tak baik ni, siapa nak buat bagi baik tempat tilikan Allah Ta'ala ni? Tahu tu tempat tilikan Allah Ta'ala tu, hati tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tu tulis dia tempat tengok Tuhan tu. Patut tempat tengok Tuhan ni yang kita kena jaga betul-betul, bagi bersih selalu, kan? Bagi elok lah, kan? Sebab tu dia selalu tengok. Kita hari ni duk nak jaga apa? Pandangan siapa? Pandang makhluk tu. Tu yang badan tak cantik kena buat. Tu yang pergi gym, pergi jogging, kayuh bersikal. Sebab nak bagi cantik lah. Sebab manusia tengok, ui, sado badan bang. Tengoklah hari-hari kayuh bersikal bang. Daripada Batu Pahat sampai Simpang Renggam pergi Batu Pahat bang. Itu sikit tu kadang sampai ke Muar. Kayuh nak bagi manusia tengok, cantik tak badan. Pergi gym, sado tak badan. Dah azan. Di mana lagi? Tuan-tuan. Tapi hati ni rosak, sakit. Ada tak kita kalut nak bersihkan dia? Ya Allah, ni tempat tilik Allah Ta'ala ni. Cepat-cepat bersihkan. Ni kejap lagi Allah Ta'ala nak tengok ni. Dia dah pesan dah. Tu tempat tilikkan aku. Itu rahsia yang aku simpan dalam tu. Aku dengan kau. Kau tolong bersihkan dia selalu. Yang itu tak kalut, anda nak bersihkan. Yang kalut luar ni. Hidung tak cantik, buat. Sebab manusia nak tengok. Kening tak cantik, buat. Cabut, cukur. Manusia nak tengok. Hati tak cantik, tak ada ngesah pun. Ni hati kita ni Tuhan nak tengok ni, Syekh, kan? Tak cantik kadang marah pula dia, tak bersihkan marah pula dia, kan? Tak ada pun. Ni tuan-tuan. Pasal kita tak membesarkan Allah Ta'ala, tak rasa besarnya Allah Ta'ala dalam hati ni. Pasal tu kita relax, kan? Kalau kita rasa besarnya Allah Ta'ala, kita mesti jaga dia baik-baik. Kita prepare lah elok-elok, sempat telikkan dia. Dia bukan tengok di sini ya, sampai akhirat besok dia nak tengok benda tu je. Bertemu dia besok, wa hussila ma fis sudur. Tu dia nak tengok tu. Kalau tu tak jaga macam mana? Besok nak balik ngadap dia. Yang lain susah fikir dia, aku nak tengok mana-mana tu. Yang mana aku bagi kau dulu. Buka. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Tu dia nak tengok. Main buka aku nak tengok tu. Dia nak tengok benda tu ya. Kan? Macam sebab itu aku kata tu jaga elok-elok, dia kata. Sebab itu aku tak bagi malaikat campur tangan urusan ni. Semua yang lain tak boleh campur tangan urusan ni. Urusan hati, urusan kau dengan aku. Yang lain duk tepi. Malaikat kau catit je apa dia buat. Dia baik kau catit baik, tak baik kau catit tak baik. Dah. Yang lain kau jangan pertikaikan. Itu nanti dia urusan dengan aku. Mana? Tu yang kata qalbun tu. Tu urusan dia dengan aku. Besok aku bukakan dia. Tu yang aku suruh dia pelihara elok-elok. Pasal tu aku rahsiakan kat mana duduk dia. Siapa tahu hati tu kat mana duduk? Kat mana? Qalbun dia panggil.
Latifah Rabbaniyah kat mana tak? Suatu yang halus ni, yang seni ni, mana? Ha. Carilah tengok. Tuan-tuan ada panggil jantung, tapi ada tak panggil hati? Ada tak panggil limpa? Ada. Hati mana? Orang pun tunjuk. Ya. Mana? Doa. Hatinya telah rosak, dia kata. Dia pun operate. Hatinya rosak. Kita kena tukar hati lain. Banyaklah. Dan tu benda rahsia Tuhan. Dia macam kotak hitam lah. Siapa tahulah kat kapal terbang tu. Pilot tu sendiri pun tak tahu mana diamnya kotak hitam tu. Cuba tanya pilot, kat mana diam kotak hitam tu. Tempat rahsia tu lah, kan? Dalam kapal terbang sebiji tu, yang 1 juta tu, ada satu nama kotak hitam. Kotak hitam tu macam hati lah. Segala rahsia simpan dalam tu. Beletup je dia. Bersepai tu, dia tu tak bersepai. Dia tu seketul tu, tak hancur. Tak hancur. Lepas tu macam mana nak cari dia? Hatta kapal terbang tu meletup dalam laut ke gunung ganang mana pun, dia tetap kena cari kotak hitam tu. Untuk nak tahu rahsia kapal terbang tu. Kenapa meletup. Apa panduan dia? Kita lah penumpang tu. Dia bukan cari sangat kita tu pun. Kita yang senang nampak. Bersepai kapal terbang ni, pung, seat berterabur. Orang pun berterabur. Dia pun cari belega mana kawasan jatuh kapal terbang. Oh sini. Tengok ada tak? Oh ada mayat. Sini. Okey. Dari sini, kira berapa nautika ni, cari. Berapa kilometer ni, cari. Benda Allah tu jatuh kat mana. Dia detect benda tu. Cari. Jumpa tu bawa balik. Siasat, buka rakaman ni. Tengok percakapan pilot ni dengan co-pilot, apa dia cakap. Buka. Besok ni kita habis tu dia ambil. Mai sini. Check. Malaikat catat amal mai sini. Tengok. Malaikat kata dia ni okey bang. Apa yang okey? Dia ni semayang okey. Cukup 5 waktu Quran, puasa. Nanti dulu. Tengok. Okey, aku buka sekarang ni. Yang tu Tuhan kata dalam Quran. Wa hussila ma fis sudur. Malaikat aku tengok ni. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Hari ni aku bukakan. Dia solat dulu kan? Kau tengok dia solat untuk siapa ni? Bukan untuk aku pun. Mana untuk aku? Tak ada pun. Okey? Dia buat ni untuk tengok pak mentua dia tengok. Azan tu. Bilal azan tu. Tu syok sampai tak nak azan nak relax lah. Allahu Akbar.
Sama sikit kita dah. Sikit. Jadi tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh jaga hak tu lah. Hidup ni kena jaga hak tu kan, tuan. Benda tu nak jaga pun. Sebab itu nak sebab Nabi sebut kalau itu baik, semuanya baik. Maknanya kalau itu dah okey, semua okey, tak ada masalah. Itu tak okey, semua tak okey. Itu jadi masalah. Nak dikira oleh Allah Taala. Kan? Bila hati dah okey, ilmu ada mencegah segala perkara-perkara ni, hati jadi elok, bersih. Bila hati dah bersih, Allah Taala kata, selesai masalah kau. Aku tak nak benda lain, bukan nak benda lain pun, nak jaga hak tu kan. Itu yang dia suruh jaga tu. Yang dia pelihara, suruh pelihara, yang Nabi sebut sangat-sangat. Sebab itu Tuhan dah ingat dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuhan nak ingat kau baik-baik, dia kata kau jaga, kau kawal, kau bersihkan dia. Besok jangan sampai di hadapan aku tengok besok ayam bukan kerana aku tengok puasa bukan kerana apa semua bukan kerana aku, semuanya kerana makhluk. Aku tolak, kau menyesal. Itu dia kata tu. Bila kau rasa aku ni besar segala-galanya, maknanya kau semua serah kat aku. Okay, macam abang besar lah kan, serah kat dia semua lah. Apa semua untuk dia. Kasihkan orang, sayangkan orang. Aku bagi rezeki ni kat orang pun. Tu kan, tu yang bersihkan. Apa yang kau buat-buat ni semuanya bagi kat aku. Tu yang kita sedekahkan Fatihah. Untuk siapa ni? Kenapa kita sedekahkan Fatihah? Kerana Allah Ta'ala lah kita buat ni. Buat amal kebaikan untuk nak tolong orang. Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana siapa-siapa. Satu buat tu baik-baik, elok-elok. Nak bagi hadiah lah. Al-Fatihah. Apa hadiah? Aku hadiahkan Fatihah ni pada sipulan bin sipulan Al-Fatihah. Nama pun hadiah. Bungkus elok-elok. Buat elok-elok. Hadiah. Main campak ikut. Walaupun hadiah tu tak. Tapi takkanlah main apa hadiah? Selipar Jepun. Macam tu je. Kan? Beli kat kedai. Bungkus elok-elok. Namanya hadiah. Bolang kotak. Walaupun selipar tu harga RM1.20. Lagi mahal kotak pada selipar tu. Kotak je RM10, seliparnya RM1.02. Bungkus elok-elok, balut ni pun elok-elok, boriban elok-elok. Nak hadiah Tuan Haji hari jadi. Tapi cara baginya elok tak? Hadiahnya bungkusan elok. Ini dah lah murah. Lepas tu main plastik. Plastik apa? Plastik RM2 tu. Plastik kedai RM2. Hadiah elok-elok lah. Al-Fatihah. Baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elok lah. Hadiah. Nak bagi hadiah tahlil kat dia. Hadiah elok. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La elok lah. Bukan bagi pun la apa benda nak bagi kat siapa ni? La ilaha illa. Lepas tu jerit kuat-kuat. Allah. Yang kawan sebelah ni apa halat ni? Betul ni Muhammad ni kan. Hadiah mesti penyerahan yang elok-elok. Kan? Nak minta ke orang mestilah ada sopannya. Saya tu Nabi ada tangan minta kat tu. Kan? Kalau lah macam mana tangan nak sadah, suka hati kita je, tak payah Nabi susah nak ajar lah. Takkanlah nak minta dengan Tuhan pun kau tak tahu. Sampai Nabi ajar sekali cara menadah tangan. Ada hadis kan? Sampai keluar hadis Nabi waktu berdoa.
angkat elok-elok kan. Ingat main-main. Sampai angkat tangan pun. Kau buat apa ni? Nadah tangan. Besok Nabi kena panggil ni. Muhammad, dulu aku suruh kau ajar. Engkau sebagai saksi umat. Macam mana dia minta dekat aku? Tahu, aku dah datang dia. Tumpang. Nak tak nak kan? Kau nak ke tak nak? Nak. Tak dah elok-elok. Penat lah panjang kan. Min. Sebut amin tu pun ujung je. Min. La ilaha illallah. Mana kebesaran Tuhan yang kita kata tu benar? Bukan tuan-tuan lah. Ni kalau tuan-tuan buat, gagal lah kan? Tu. Kata Tuhan maha kayu, maha besar. Kita minta kat orang macam mana? Kan? Ada tak kita minta kat orang tangan macam tu? Tak ada. Merayu-rayu kita minta kat orang. Minta dengan Tuhan macam tu kita buat. Siap tupan-tupan dagu kan. Kadang-kadang minta matuk. Boleh nyembang ni. Kau minta dengan siapa ni? Minta dengan Tuhan. Itu ada ihsan. Apa dia ihsan? Antak budallahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kau tak nampak Tuhan, tapi kau kena ingat dalam hati ni, simpan elok-elok yang Tuhan melihat engkau. Fokus betul-betul. Tak kisahlah, itu mungkin ada, saya tak tahulah, dah pernah buang, tadah balik, tak tahulah saya kan. Itu saya tak tahulah. Lepas tu wa'id fil balak, ya Allah, dah elok penuh wa'id fil balak, kau buang pula dah langsung. Tapi saya tak tahulah, mungkin ada lah orang marah pula kalau tengah-tengahnya kan wa'id fil balak, ya Allah, dicolek kawan. Tolak bala lah. Yang nolak Tuhan, kau minta kat dia, suruh dia tolak. Lepas tu dia nak tolak, kau pergi terangkup pula dah. Kau pahal kau ni yang nak nolak dia. Tapi mungkin ada dalil dia, wallahu a'lam lah, tu aku tak tahulah. Aku tahu dia suruh tadah. Tapi kalau tuan-tuan, wa idul bala ya Allah, bala ya Rahman, bala ya Rahim, idfa wal waba. Kan siap kirai pula lagi kan. Yang ada tadi buang pula dulu. Tiba-tiba dapat wasallallahu, itu yang dapat. Sini tak ada lah kan. Banyak tempat-tempat aku dia berlaku macam tu dah. Tapi mungkinlah ada tok-tok guru dulu, ulama-ulama, kiai-kiai dulu yang buat benda tu diisyaratkan sebagai tolak bala kan. Menolak, kalau boleh tolak lagu tu kan. Suka hatilah. Tapi aku tak ada aja wa balak ya Allah, balak ya Rahman, balak wal waba, aku tak ada ayo lantaklah kan. Ada gak yang colek saya pun? Marah dia kat aku. Aku cakap suka hati kau kan. Kadang-kadang kalau kat kampung saya tengok kesian lah tu imam banyak kali colek kan, aku terlangkup juga lah kan. Dah imam colek kan, Ustaz, dia ngejar aku. Okey lah mam, terangkup lah. Sayang mam, buang lu, sapu muka lu boleh tak? Sapu tu. Kadang-kadang sedih. Tu orang suruh baca bagi habis. Okey. Itu depan Tuhan besok kena jaga, tidak akan henti untuk mencari dan menilai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia takkan berhenti tuan-tuan mencari. Jadi kenalah jangan berhenti-henti ilmu ni.
Mim mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat, sampai biarlah kita mati meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Tak apalah. Ada orang kata dah tua-tua tak payahlah, bukan masuk pun. Yalah, yang datang masjid surau pun memanglah yang pinggang nak longgar, cabut kan, buku lali, lutut semua nak tanggal, standard lah tu. Yang itu je nak ingat Tuhan pun akhir-akhir ni. Itu pun pasal dah tua, kalau muda dulu pun. Pasal tu yang datang masjid ni kena cari dinding, cari tiang. Datang tengoklah. Semua je ni. Duduk pun macam ni lah. Ustaz pula ngajar. Tak mikirkan orang. Kan? Macam ni semua sihat-sihat lagi lah. Muda-muda ni kan. Muda-muda lah. Ini pun pasal PKP ni yang jaga jarak ni kan. Kalau tak, dinding juga mudahnya. Jadi tuan-tuan cukup setakat itulah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan tersambung. Macam biasalah tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan PKP kat sana. Typing pun tak boleh masuk ni. Typing pun dah zon merah. Tuan, Perak zon merah sekarang ni. Kan? Tapi harap-harap Selangor sampai 23 lah. Ustaz-ustaz banyak tak boleh. Saya lah kat Selangor banyak ustaz-ustaz Kuala Lumpur, Putrajaya tak boleh ngajar. Mana boleh ngajar kan? Dia orang telefon saya, Ustaz kat mana Ustaz? Dia makam tinggi lah. Dah tinggi lah. Tunggu PKPB tu siapa suruh? Kan? Ustaz tak apalah, ada tempat. Saya kebetulan itu dah naik Batu Pahat ni. Kejajak tu Batu Pahat, jajak tu Batu Pahat. Lepas tu dia dah kat Kelang, saya kata dah parah ni. Saya pun pergi Batu Pahat, cakap dengan Batu Pahat. Pahat, berapa lama Ustaz? Sebulan. Saya sampai je. Balik KL, duduk kejap, dapat berita PKPB tak boleh merentas daerah. Sudah. Aku dah janji pula dengan si Parenggam 7. Dah nyanyi Haji. Ustaz, saya kata tak apa Haji, jangan risau, saya makam tinggi. Ada ayat baca. Jadi saya tengok dah mula nak PKPB, dia kata 14 bulan 12 1 minit, pukul 11 aku keluar daripada Serdang. Mana aku tidur? Aku tidur kat Seremban. Tidur dekat sebab nak keluar daripada situ kan. Keluar lah, bawa beg macam orang pelarian lah. Bawa baju, bawa beg kan. Dan macam orang pelarian rupanya. Pagi tu saya shoot sampai Batu Pahat. Pak tidur Batu Pahat tu datang sini tu. So, tuan-tuan nak panggil kuliah boleh selagi aku ada kat Johor ni. Yang risau mana je aku datang. Johor lah. Selagi dia bagilah kan. Kadang-kadang ada agak orang Johor ni yang pening macam-macam tanyanya. Ustaz tu dah biasa masuk Batu Pahat ke? Dah biasa masuk Johor ke? Lah, kau belum beranak aku dah masuk. Kan? Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. Jadi tuan-tuan kat luar sana tu, madrasah, saya punya madrasah ni, sumbangan untuk dana madrasah nombor 1 Jalan Sulam 1914. Ialah baru ni saya ada meeting dengan madrasah saya punya. Tuan-tuan, mak bapak tak mampu nak bayar yuran. Alhamdulillah. Lepas ni jadi mudir saya dah buat. Flyers ni ada nombor akaun. Jadi akaun ataupun dalam tabung ni. Jadi macam-macam lah barang-barang jualan tahfiz saya bawa untuk nak bantu pelajar anak yatim dengan orang. Setakat ni yang mampu bayar 7 orang, 5 orang je. 5 keluarga je. Saya, Ustaz nak buat macam ni budak-budak ni. Jadi kita berhenti je Ustaz. Bawa bertenang muda dia. Kenapa nak berhentikan 21 juzuk? Kalau dia berhenti mana budak ni nak pergi kan? Kalau yang 1 juzuk dah lah kan. Dia kata tak apalah, mudir-mudir tengok dulu siapa yang malas belajar berhenti kerja. Mana itu 20 23 juzuk ni bawa betul. Kita kena habiskan bulan ni. Habis dia orang nak belanja makan macam mana? Itu dapat orang 50 kampit. Alhamdulillah. Budak tu tanya, Ustaz takkan makan nasi? Aku cakap nasi ni lauk cecah lah garam. Aku dulu pun macam kau juga, lagi teruk pada kau ni. Sebab duit tak ada, saya kata masalahnya. Saya dah panggil Jaiz. Jaiz pun dah datang tengok. Itu dia lah ngeleng. Macam mana Ustaz takbir ni Ustaz? Dia tengok tak ada duit. Habis macam mana Ustaz takbir? Saya kata adalah rezeki orang sumbang-sumbang tu.
letak tabung kat masjid-masjid pula, orang masjid tak bagi pula. Duit masjid ni, saya kata macam ni tuan, bagilah sebulan tu 4 kali, sekali bagilah kat madrasah untuk nak tampung budak-budak miskin ni. Oh tak boleh, ni masjid mangkuk betul lah aku cakap gua ni kan. Memanglah dia bagi kat masjid, dia sembahyang Jumaat kat masjid tu kan. Cuba aku letak tabung situ, aku bagi tahu, ni tuan-tuan tahfiz punya tabung ada, confirm dia mesti bagi kat tahfiz, tak bagi kat masjid, baru kau nganga. Tu dia tak nak bagi tu. Kita kata tolonglah, ada berapa masjid? Ada 6. Okey, minggu ni masjid ni, minggu depan masjid tu, minggu sekali lagi masjid tu, besok masjid ni balik. Budak-budak tahfiz ni kan, untuk makan je, bukan untuk apa pun. Api air pandailah kita orang cari. Ini tak dibaginya. Mangkuk betul apa ni. Kadang nak marah pun dah tua-tua. Tu yang saya datang meraya. Pergi ke Johor ni saya cari dana, lantaklah situ. Orang Johor nak bagi tak bagi, lantak engkau lah. Kau nak masuk, kalau rasa nak bagi, nombor akaun ada kat situ. Tapi alhamdulillah, Johor ni alhamdulillah. Tu dia orang kata, ustaz kat mana? Kat Johor. Kau duduk dan diam, kau belajar je, mudir kau ajar je, kau jangan cakap banyak. Ustaz mana ambil duit? Kau jangan tanya, aku tak scammer punya, jangan risau. Aku cari kat masjid surau, orang surau masjid, aku cakap aku jampi sikit, aku mesti bagi. Jadi tuan-tuan jadi kat luar tu kan ada ikan masin lah, ada telur asin lah, ada perkasam lah, ada biskut, semua aku bawa. Kalau nak ikut saya tak perlu, duit saya pun dah banyak. Lain macam bunyi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jazakallahu wa jazakumullahu khairan wa akrim bi taqwa jamil bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.